di dalam ekonomi tu dalam tempoh 10 tahun akan berlaku kenaikan dan turun sebab bumi ni pun macam roda. So dia ada naik, dia ada turun. So dia tak semestinya kita hidup rasa macam oh always ke depan, always ke depan, always ke depan. Tidak, kita akan jatuh dulu. Cumanya masalah kita ni kadang-kadang di dalam umur-umur yang saya kata kelahiran 1995, 1990, kita tak pernah rasa tau recession tu macam mana. Tapi kalau kita tanya ayah kita apa berlaku tahun 1998, diorang sendiri cakap yes, masa tu zaman kejatuhan, masa tu semua orang sakit, masa tu diorang pernah rasa. Jadi kita ambil input-input ni supaya kita berjaga-jaga di masa hadapan lah. Okey, apa yang dikatakan dengan Great Depression tu adalah pada tahun 1932 kalau kita lihat sendiri apa yang berlaku adalah berlakunya disebabkan waktu tu adalah industri 2.0 di mana traktor peladang-peladang ni dia batak gila lah dengan traktor ni. Maksudnya bukan minta maaf bahasa saya kalau ada kena-mengena, tak, saya tak masukkan mana-mana pun. Cuma maksud saya dia jakun lah, dia very suka lah traktor ni sampai diorang semua nak beli traktor. Sebab apa, bagi diorang siapa ada traktor ni ladang diorang boleh laju farm, boleh laju menghasilkan buah. Tapi sebenarnya tak semestinya ada traktor boleh hasilkan dengan pantas, cuma dia membantu. So apa yang berlaku pada waktu itu, ramai rakyat-rakyat ataupun farmer-farmer pinjam duit dengan bank untuk beli traktor-traktor tadi. So bila diorang pinjam duit dengan bank beli traktor, tak tahu pula masa tu ada musim-musim farming. So sometimes farmer-farmer tu tidak dapat bayar balik duit tu. So what happen adalah traktor menjadi mahal, terlalu mahal. And then market pula mula jatuh sebab apa? Sebab ladang tadi tu tak ada hasil, jadi stock market tak boleh berjalan. So bila related, bila ladang tak ada hasil, stock market siapa nak beli, buy and sell. So stock market tak boleh berjalan dan stock market crash. Disebabkan hanya orang pada awalnya duk sibuk beli traktor yang awal tadi. So berlakulah Great Depression sebab apa? Sebab it turn out kos diorang untuk tanam-tanam barang-barang ni semua lebih mahal. Maksudnya kos diorang lebih murah kalau diorang tak beli traktor. Tapi bila diorang beli traktor, kos diorang lagi meningkat. Dan kos itu adalah kos kredit, bukan kos debit. Jadi dia jadi hutang. So bila hutang tak dapat bayar, secara automatik bank akan bankruptkan dia lah. Ya. So berlakulah Great Depression di mana farmer peladang-peladang tadi tu terpaksa jual gandum dengan harga yang mahal sebab nak cover balik dia pinjam duit nak beli traktor tadi. So bila barang ruji jadi mahal, orang jadi takut nak beli. Orang jadi tak beli sangat, orang jadi memilih secara psikologinya. So kat situlah yang menyebabkan bila barang dah terlalu mahal, orang takut nak beli, stok pun tak boleh jalan. Sebab apa? Sebab tak ada untung. So berlakulah crash. So itu berlaku pada 1932 lah, Great Depression. Okey, kenapa IMF mengatakan 2000 kalau kali ni punya dia lebih teruk daripada 1932. Okey, kali ni punya sebab tadi saya baru cerita tentang orang pinjam duit nak beli traktor saja. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang orang bukannya setakat pinjam duit nak beli traktor. iPhone pun orang beli buat pakai bayaran bulan-bulan. Betul. So maksudnya benda sekarang dah terlalu banyak pilihan. Kita ada satu benda nama dia credit card. Credit card ni telah dipakai sewenangnya oleh ramai orang, saya tak cakap semua. Tapi disebabkan seorang buat macam ni, seorang-seorang so dia gabungkan semua data tu dan menjadi credit crunch lah, kita panggil lah. Iaitu kredit tu sekarang ni berada lebih tinggi daripada nilai duit yang ada dalam dunia. So kalau hutang, kalau duit kita ada lagi sikit daripada hutang kita, so kalau kita dah habis bayar pun, kita tak boleh tampung hutang lagi. So that's why lah IMF sendiri takut untuk nak cakap lebih lanjut. So dia orang pun cakap boleh jadi lebih teruk. So that's why kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang, apa yang berlaku minggu ni pun saya pun tak dapat detect benda tu, dan benda tu berlaku sewaktu hari Khamis. Federal Reserve telah pump sebanyak 6 trilion USD pada satu hari tu ke dalam money market. That's why USD berjaya strong dalam masa short term. Okay, so itu adalah apa punca-punca kepada berlakunya Great Depression 1929-1932. Dan kita pun tahu tempoh untuk recover
proses Great Depression ni mengambil masa hampir 10 tahun. Betul. 10 tahun bukan masa yang sekejap, dan kita sebagai seorang apa orang cakap rakyat, tak kisahlah di negara mana pun, kita akan terpalit lah dengan semua kesan recovery ni. Tak kisahlah dengan kehilangan pekerjaan ke, gaji akan menjadi murah ke dan sebagainya. Okay, so itu adalah Great Depression. Now 2020 kami di bangsawan, mungkin bagi yang dah berada di dalam VIP bangsawan, mereka ni tahu kami dah pun predict recession akan berlaku pada 2019 sekitar bulan macam tu lah. Dan kenapa? Sebab kita kena faham ekonomi ni macam kaset rosak, dia akan berulang-ulang benda yang sama setiap kali dan setiap tahun. Sebab tu depression ni kita boleh apa orang cakap, kita boleh fikir dia akan berlaku lebih kurang 10 ke 12 tahun. So last recession berlaku 2008, betul tak? So ini dah 2020, sekitar 10-11 tahun dah. So itu adalah itulah yang kita orang panggil dalam ekonomis economic cycle, betul tak Rin? Betul. So jadi macam kau cakap tadi, US dah pun pump duit hampir berapa ratus trilion minggu ni untuk kukuhkan US dollar. Dan pada Mac 15 pun 15 Mac 2020 pun kita dapat announcement US buat quantitative easing around 700 billion kan. So it mean kalau kata yang baru-baru ni dah berapa? 6 trilion. 6 trilion termasuk yang ni 700 billion, dah berapa banyak? Dah banyak. Dalam market kan. Bila banyak market pun betul tak bahaya, sebab kemungkinan inflation kan. Dia akan menjadi hyperinflation. So soalan aku, bila kita faham tadi tentang Great Depression dan apa yang akan mungkin terjadi pada kita pada 2020 ni, adakah recession ini berada di dalam satu kelompok depression? Apa beza depression dan juga recession, dan yang mana datang dulu? Adakah depression, yang baru depression, yang mana dulu? Macam tu. Okay. So kita mula-mula sebelum kita tengok skop daripada kita panggil ni adalah makroekonomi lah, di mana kita tengok skop daripada, kita panggil step down, iaitu daripada kita tengok satu dunia dulu. Kita tengok satu dunia macam mana dulu, sebab kita kena tengok ekonomi secara global, baru kita boleh tengok ekonomi secara region, iaitu Asia, US, Eropah, baru kita boleh tengok ekonomi secara negara masing-masing lah. Barulah kita boleh kata sampai diri, dan sampailah kita ni, kita apa, B40, T20, nampak dia punya detail dekat situ. So kalau dalam recession dan depression, market akan berlaku recession dulu. Recession ni bermaksud kita di dalam keadaan soft landing. Soft landing maksudnya bila kita dah, saya cakap sikit tentang business cycle tadi. Secara psikologi, pada permulaan ekonomi berada di tahap kosong. Bila berlakunya di tahap kosong, waktu itu adalah kita boleh samakan seperti tahun 1990. Kita berlaku di tahap kosong. Apa yang berlaku pada tahun 1990? Berlaku pembangunan, buat KLCC, buat airport, buat apa segala macam MRT, LRT, kereta api. Itu adalah di mana kita panggil kawasan kemajuan lah, dia menaik ke atas. Sampai satu tahap, dah tak tahu nak buat apa. Paling buat IRL, tambah kereta api laju sikit. Lepas tu buat update teknologi apa semua. So dekat situ teknologi tak berjaya catch up dengan pembangunan lagi. So teknologi pun start to slow down kan pembangunan. That's why kalau kita tengok sekarang ni, bila kita going down, orang duk fight pasal apa? Go green, selamatkan bumi, hijau. Sebab apa? Sebab pembangunan yang pesat tadi tu dah mengotorkan orang kata ni dah kotorkan suasana lah, dah kotorkan kita punya environment. So berlakunya soft landing tu kita panggil dia menuju ke recession. Dan dia akan masuk ke recession apabila semua rakyat dah terkena kesan. Macam sekarang ni lah, semua dah terkena kesan dia. Contohnya sebelum berlakunya, let's say lah, sebelum berlakunya corona ni, kita cerita pasal plastik sampah. Kita sendiri tahu yang several negara daripada luar hantar sampah-sampah diorang ke Malaysia untuk jadi tempat simpanan je.
itu menjadi isu politik juga di dalam Malaysia. Sebab kakak aku sendiri handle benda tu, so memang it's very big issue lah. So dekat situ sendiri kita dah tengok macam mana penerimaan manusia ni terhadap kesalahan yang mereka dah buat secara ramai-ramai ni. So kalau masih semua tak terima lagi, dia akan menuju ke recession. Sebab apa? Sebab kita tak fix lagi. Dan memang benda tu pun akan ke situ lah, sebab susah kita nak cakap sekelip mata buat kempen terus manusia bertukar. Tidak. That's why dia akan menuju ke recession dulu. Recession lah di mana kita berada sekarang, kita semua sedar. Kita semua sedar, weh betul benda ni salah. Ataupun kita semua sedar. Macam juga sekarang, kita semua sedar betul kita kena duduk kat rumah. Sebelum ni ada orang duk cakap tak payah ada rumah, boleh keluar. Ada orang nak keluar kan sebab bagi diorang corona ni tak ada apa, tak ambil serius. So itulah di dalam fasa recession. Tapi andai kata mereka tetap berdegil untuk tak nak fight dengan masalah ni bersama, kita boleh jatuh ke depression. Depression ni lah yang kita kalau boleh tak nak langsung. Di dalam business cycle, dia bermula dari kosong dan dia end up dekat kosong balik, itulah recession. Tapi andai kata dia terslip ke kawasan negatif, itulah kawasan depression. Di mana kita akan semua mengalami, semua akan rugilah. Semua orang akan rugi. Tak kira siapa, dia akan berasa rugi sebab apa? Sebab kita punya past yang kita dah buat tu tak mampu nak selamatkan future kita. So dia akan berlaku recession dulu, barulah depression. Okay, so maksudnya dalam situasi kita ni kita belum sampai ke tahap depression lagi lah. Kita orang cakap kita dalam fasa-fasa awal recession. Belum recession lagi. Betul, kita masih fasa awal. Fasa awal, tetapi boleh tak jadi recession? Boleh jadi. Sebab boleh kita nampak keadaan unemployment yang bertambah, business cut cost, membuang pekerja dan sebagainya. Kita boleh nampak fasa kedua, ketiga untuk recession. Jadi satu lagi nak sentuh. Macam mana kita nak detect recession berlaku adalah dengan dua benda je yang kita pegang. Pengangguran dengan inflasi. So kalau pengangguran terlalu banyak, memang kita akan ke arah recession lah. Sebab apa? Recession ni maksudnya orang tak ada kerja, orang tak dapat income. Kita boleh cakap 50% daripada rakyat Malaysia tak ada kerja ataupun tak dapat income, so kita cakap itu full recession lah. Dan inflasi berlakulah. Tapi recession ni bagus sebenarnya. Sebab apa? Secara jangka pandang, dia akan menjatuhkan harga barang. Sebab bagi aku recession ini ibarat ekonomi kita sedang dicuci lah. Betul. Dengan perkara-perkara yang tak patut ada. Contohnya kenaikan harga, permainan politik, corruption dan sebagainya dicuci dengan apa? Dengan recession. Sebabnya dengan recession, sebab namanya pun cycle. Bila orang kurang spending, orang akan kurang income. Bila orang kurang income, orang akan kurang harta. Bila harta tak ada, orang nak meminjam pun bank tak nak bagi. Betul tak? So pusing-pusing dia macam tu. So soalan yang kedua, adakah recession yang kita apa orang cakap, kita predict ni, predict bahasa Melayu apa? Jangka. English education, boss. Belajar bahasa US. Okay. Jangkaan yang kita letakkan dulu ni adalah disebabkan keadaan yang berlaku sekarang ini, iaitu dari outbreak of pandemic by coronavirus. Adakah recession ini boleh berlaku disebabkan coronavirus ni? Macam tu. Okay. Benda lain. Okay. Sebelum ni apa yang kita sendiri dekat dalam bangsawan kita dah jangkakan, memang kalau tengok dekat posting Instagram saya pun, saya post pada 2019, saya sendiri ada satu poster tentang global crisis. So dekat situ sendiri saya dah buat explanation. Masa itu kita nampak dari segi dua benda. Dari segi kredit sektor terlalu tinggi. Sebab apa? Kita cek kredit sektor ni bukannya sekadar pinjaman rumah, tak. Yang paling tinggi tahu kredit sektor bahagian apa? Bahagian student loan. Student dah loan, dah belajar, dah habis, tak bayar balik. Kes PTPTN. Nampak? So kat situ hutang tu tak settle lagi. So macam mana kerajaan nak spin balik duit tu? Betul. Satu. Okay. Satu lagi adalah disebabkan geopolitik. Geopolitik ni adalah tension lah
Kita tengok antara, contohnya Brexit, berlaku Brexit, Eropah dengan UK bergaduh. Eropah dengan UK bergaduh pasal siapa nak keluar macam mana, itu pun akan menyebabkan lah. So itu permainan politik mereka lah yang menggugat juga. So that's why kita dah nampak lah, kalau benda ni keep on going, 2020 akan jadi lebih buruk. Lepas tu ditambah pula lagi dengan trade wars. Sudah. Nampak? So, That's why kita dah cakap lah, masa tu semua ini makin menambah-nambah benda ni. So dan sekarang pun corona settle, corona masuk je, semua diam. Semua jadi. Ya, politik ke war apa, trade war semua dah tak fikir. Dan fikir macam akan negara je. Sebab sebelum ni dia cuba landing, dia cuba selamatkan trade war. Okey, kejap-kejap China mengalah, dia naik balik. Lepas tu US ni mengalah, dia naik balik. Bila corona sampai je, semua orang kena duduk rumah, dah settle gone. Dia terus one shot ke bawah. Betul. So kita nampak macam Malaysia ni kita aku tak dapat informasi yang tepat tentang berapakah jumlah unemployment yang ada. Sebab Malaysia pun kita ada unemployment claim. Kita ada. Di rumah saja kita boleh buat claim dekat KWSP lah. So X dulu handle benda tu, so kita tahulah. So nak kata unemployment claim dekat Malaysia, cuma biasalah kita di website macam Forex Factory ni tak keluar pasal Malaysia ni. Sebab kita kan negara-negara 8 negara utama kan, macam US, Europe, England dan sebagainya kan. Lah kita fokus on negara kita pula. Sebab kita sekarang ni kita bercakap di session ni. Yes, betul. Okay. So di Malaysia sekarang ni soalan dia, kita nampak businesses is down. Okay, banyak bisnes tutup. So yang paling besar ekonomi yang paling terkesan dekat Malaysia adalah minyak, iaitu Petronas, palm oil iaitu Felda, dan juga penerbangan seperti MAS dan juga Air Asia, yang mana kapal terbang diorang 90% tak berjalan. So ini adalah antara main business dekat dekat Malaysia ni. Jadi apa ya, dan kita lihat bila ekonomi tak berjalan, maksudnya tak ada input kepada negara. Sebab negara datang daripada tax, iaitu cukai, betul tak? Iaitu daripada orang yang kaya, daripada bisnes. Bila benda ni tak ada, maksudnya tax tak boleh dikutip. Kecuali GST je lah sekarang yang kita buat retail sale tu adalah GST. Tapi berapa sangat berbanding dengan tax yang dikenakan seperti income tax, tax sebagainya, betul tak? So negara kita sekarang ni ada duit, cuma tak banyak input, tak banyak yang masuk. Banyak pula yang keluar. Betul tak? Macam package ekonomi 250 bilion dilepaskan. Lepas tu pertambahan lagi 10 bilion dan sebagainya. Itu adalah untuk mungkin duration April dan Mei, sebab dia bagi BPN April sekali, Mei sekali, dengan total 260 bilion something. Okay, 2 bulan. Selepas 2 bulan, adakah Malaysia akan bagi lagi BPN dengan keadaan businesses tak jalan? Itu soalan dia. Sebab ramai dan benda ni. Sebab dia akan fikir, alamak, kalau negara tak ada duit, kalau orang yang macam kita trader ni mesti fikir kan, negara tak ada duit. Tapi dia dah bagi kat kita 260 bilion simpanan bantuan prihatin nasional. Adakah yang kedua, iaitu pada bulan April, Mei, Jun, Julai, adakah dia akan bagi lagi? Faham tak? Faham. Okay. Yang tu basically daripada pandangan saya sendiri, benda macam tu, pandangan aku sendiri, okay, benda macam tu totally di keputusan by our ni lah, Perdana Menteri semua. Okay. Tetapi dia macam ni, apa yang berlaku sekarang di Malaysia, kita cerita Malaysia saja. Okay, sebelum corona berlaku, kita masih di dalam keadaan sihat. Sebab apa? Semua orang boleh keluar, semua orang boleh berjual beli, transport apa semua, kapal terbang semua masih ada. Betul. Sekali bila berlakunya corona, imagine Malaysia ni adalah enjin, dan kalau kita nak cerita MOF tu, Minister of Finance tu adalah enjin paling besar dia lah. Dia punya enjin yang menggerakkan dia lah. So bila dia pusing tu, berpusing lah, dia bagi projek ke Petronas pun ikut pusing.
Petronas pula pergi bagi gaji dekat pelabuhan Kelang ke, bayar gaji orang, so dia pusing-pusing, faham tak? Okay, so kita panggil dalam bentuk is money velocity lah, kita panggil benda tu. Alright, so sekarang ni apa yang berlaku dekat Malaysia, pusingan enjin tu perlahan. Dia dah slow down. Macam kita lah, kita kalau tiba-tiba dah kurang sesak nafas, apa doktor buat? Doktor akan bagi electric volt, pump kat kita, supaya kita boleh dapat charge balik. So itulah BPN, itulah bantuan tu, dia bagi kepada kita supaya untuk merangsang agar orang boleh spend. Bila orang spend, ekonomi berpusing cantik balik, dia start balik. So bagi saya, siapa yang dapat duit bantuan ni, korang tolonglah spend kepada para orang lokal, especially buatan Malaysia. Ingat tak zaman dulu-dulu ada kempen kempen mega sale setiap akhir tahun. Itu salah sebuah contoh cara government nak enhancekan kita punya kuasa pembeli supaya nak naikkan GDP. So macam sekarang jugalah, tapi disebabkan corona berlaku, government terpaksa dapatkan satu bajet dan modal untuk pump supaya dia spin balik, sebab in the end dapat ke mana? Bank negara balik. Betul. So bank negara dia keluarkan, so dia nak tengok, dia nak inject, tengok jadi tak electric shock ni boleh tak, sebab dia akan menghasilkan money creation lah, di mana pusing gerak duit tu dan masuk ke bank balik. Betul. Sebab Malaysia kita tak macam US, kita tak ada capability untuk print more money. Betul tak? Betul. Kita tak ada mesin untuk print more money tu. Sebab kalau kita print, kita akan bankruptcy. Aku rasa inflation, hyperinflation tu dalam tangan lah kalau kita negara kita, sebab negara kita antara negara population yang kecil berbanding dengan US ni. Aku rasa Malaysia ni besar New York je kot, 32 juta. US tu dia punya kapasiti penduduk dia tu aku rasa ratus-ratus juta kan. Sebab tu dia ada, sebab tu macam dia ada Japan pun dah print more money, betul tak? So di Malaysia ni ada ramai yang tak celik ekonomi, ramai yang tak ambil tahu. Betul. Ramai yang tak ekonomi dan tak ambil tahu pasal benda ni. Jadi mereka mungkin tak tahu sebenarnya macam mana aku nak buat supaya aku ni survive dalam tempoh orang cakap PKP lah kita cakap kan, dalam tempoh tak ada kerja, dalam tempoh duit BPN pun dah habis dah pun, korang beli macam-macam kan. Jadi apa orang cakap langkah-langkah yang terbaik yang boleh kita ni sebagai rakyat ni ambil untuk orang cakap sustain, macam mana nak tambah income, macam mana nak apa benda yang, contoh kalau aku ada duit, aku ada 1 juta dalam bank, apa dalam keadaan recession ni apa yang aku patut beli? Adakah aku patut ataupun aku beli rumah dalam keadaan recession ni? Sebab ramai yang cakap time kemelesatan ni harga rumah drop kau dan sebagainya kan. So apa langkah yang sesuai bagi kita ni untuk jadi selamat lah dalam tempoh orang cakap duration 6 ke 8 bulan ni. Right. So dia ada beberapa benda yang korang boleh buat, daripada small businesses kepada tahap corporate lah. Okay, saya ada daripada small businesses lah ataupun individu. So sekarang ni apa yang perlu kita buat, benda ni dia datang daripada diri sendiri juga. Pertama sekali kita kena kurangkan profit margin kita. Sebab apa kita nak kena kurangkan profit margin kita? Sebab kita nak bagi goods and services kita tu berjalan dengan cepat, supaya orang beli pun murah. Jadi bila barang kita murah, orang senang beli, so kita cepat transaction antara orang ke orang tau. So itu akan membantu spin ke ekonomi tu. Itu pertama. Nah, that's why kita kena dropkan harga kita, iaitu memang dalam Islam sendiri pun kita tak boleh ambil lebih daripada beberapa persen kita punya untung, kan. So memang kita kena buat macam tu lah. So kita memang kena kecilkan profit margin kita atas dasar cuma sekadar untuk survive transaction tu saja. Itu pertama yang korang boleh buat. Saya faham mungkin bila profit kecil korang akan macam rasa susah, macam nanti profit kecil nanti macam mana nak survive. Tidak, sebenarnya pada ketika inilah manusia semua dah tak fikir pasal barang branding, manusia tak fikir pasal barang mahal, manusia semua macam roti habis, roti gadi dia habis, tak apa, i5 ada pun angkut gak, asalkan roti. Teknologi, jadi boleh makan. Itu kita panggil barang alternatif lah.
So kita manusia dah start secara psikologinya memang diorang akan jadi macam tu sebab diorang nak sukatkanlah dia punya pengeluaran. So kita boleh kurangkan daripada segi biasa, kita kurangkan profit margin kita lah. So more kepada orang kata just nak buat transaction tu laju dan cepat lah. Supaya barang kita laju lah, cepat pusing, cepat spin. At least bila barang kita cepat spin, sama enggak macam kita scalp lah dalam trading. Kita scalp, kita dah dapat dan kita next, setup baru ataupun buka bisnes baru. So kita kena fast changing lah. Okay, itu daripada small business lah. Daripada segi individu pula, okay, itu tadi daripada segi expenses ataupun business, iaitu something yang untuk diri korang dan untuk orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri, iaitu saving account. Okay, dalam bentuk saving, saya sangat sarankan korang simpan di dalam bentuk emas, physical ataupun anything di dalam bentuk emas lah. Kenapa simpan di dalam emas? Kenapa bukan simpan di dalam bank bentuk duit? Okay, kita tengok apa yang berlaku dekat Greece pada tahun 2012. Greece sendiri, bank dia orang habis duit nak bagi kat orang. Bank tu boleh habis duit. Draw pun tak boleh lah. Keluar pun tak boleh. Itu yang berlaku dekat Greece. So apa yang kita boleh ambil dari situ adalah kita sedar bahawa duit kertas ini sebenarnya dah tak cukup di dalam market lah. Tapi Malaysia masih selamat dan sebab kita ada PIDM. So kita masih selamat, kita boleh pegang kepada PIDM lah. So jangan risau benda tu. Cumanya kalau korang ada saving in emas, dia akan membantu selamatkan korang daripada inflasi. Macam sekarang korang simpan, contoh korang ada duit dalam bank RM10,000. Korang boleh beli RM10,000 tu dengan korang boleh beli karipap sekarang ni katakan RM1 dapat 3. Tapi sekarang memang barang murah. Habis PKP, orang mesti hentak harga naik balik sebab apa, semua orang dah boleh gerak. So what happen kat situ, korang dah tak boleh belilah karipap RM3, orang mesti akan jual RM3-2 je. Sebab dia nak dapatkan balik kehilangan dia yang lepas. Aku dah hilang time PKP, aku dah hilang. So aku nak dapatkan balik. Itu memang sifat manusia lah secara psikologi dan behavior dia lah. So buat simpanan emas dia akan menyelamatkan daripada segi inflasi. Okay, kenapa saya cakap macam ni? Sebab pada zaman dulu tahun 1990, korang nak beli seekor kambing harga dia 1 dinar. Sekarang korang nak beli seekor kambing pun tetap 1 dinar. 1 dinar emas. 1 dinar emas bersamaan dengan 4 point berapa gram, saya tak ingat. Something. So sekarang ni pula saya tengok 1 dinar dah dekat 1,000 lebih. Aku beli 1 dinar masa umur masa 2015, harga time tu 400.5 je 1 dinar. Sekarang dah 1,000 lebih. Menyesal aku pajak awal-awal tu. Tapi tu untuk survive. So maksudnya Teruskan. So daripada segi simpanan tu kita boleh buat simpanan dalam segi emas lah supaya dia menyelamatkan kita daripada inflasi. Jangan habiskan semua macam nak selamatkan emas. No, jangan terus rakus beli semua emas. Lagi nak makan apa? Kita kena fikir juga. So kat situ pandai-pandai lah korang buat money management planning korang, saving berapa persen, expenditure korang berapa persen, nak spend berapa persen. Dan satu lagi, dari segi jual beli, korang kena kenal dua benda, asset dan liability. Yang ni perkara yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Apa itu asset, apa itu liability. Asset tak semestinya rumah, asset tak semestinya tanah. Asset boleh jadi handphone, boleh jadi komputer pun boleh jadi aset. Sebab apa? Dengan korang invest beli komputer ni, korang boleh buat trade. Betul. So korang boleh menjadi income. So itu aset korang. Betul. Ataupun dengan korang beli, let's say sekarang ni korang beli motor, korang boleh buat Foodpanda, boleh menjadi income. So motor tu dah bukan aset, bukan liability, dia jadi aset. So itu kita kena bezakan lah. So time raya nak dekat ni, kita faham-faham lah. Orang Malaysia kalau time shopping raya dia punya gila macam mana. Dan especially kawan-kawan perempuan tu yang sampai 2-3 baju mesti tak cukup punya. So saya suggest fikir-fikirkan lah. Baju tu tetap baju, orang pakai tetap pakai lah kan. ADM ada tanya Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, dia menjaga duit yang kita simpan dalam bank tu. Maksudnya kalau bank tu bankrupt, PIDM akan cover. Itu selamat lah walaupun bank tak boleh bayar. Jangan risau lah. So itu ada. So macam yang Hairi cakap tadi, sebagai langkah yang terbaik adalah untuk kita at least adalah aset-aset yang bagus. Tak kisahlah dalam bentuk apa pun, janji medium aset. Okay, dalam bisnes dia ada dua bahagian. Yang pertama aset,
Yang kedua adalah liability ataupun liability. Aset ni tak kisah dalam bentuk apa pun, janji aset ni bermaksud satu benda yang memberi pulangan balik kepada kita. Itu kita panggil dia aset. Tak kisahlah. Contoh, G-Shock. G-Shock adalah salah satu jam yang boleh dibuat aset. Kita beli Betul? G-Shock harga 500, mungkin 10 tahun lagi kita simpan harga dia 1000, 2000, 3000. Sebab Betul? G-Shock ada jenama dan ada nilai dan ada peminat dia. So itu dah jadi aset. Tapi kalau kita beli jam dan jam tu tak ada peminat, jam tu orang tak tahu branding dia, orang tak kenal jam tu. Kalau kita nak jual balik pun mungkin orang beli 10-20 ringgit je. So Betul? itu dipanggil. Sama juga macam saya cakap tadi, kalau kita ada komputer dan kita seorang trader, komputer ni adalah aset kita. Jadi kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk buat duit. Macam mana nak buat duit? Kami di Kaki Live Trade, di Bangsawan, di Economic Machine, kita provide live trade setiap hari. Kita provide macam Zoom webinar untuk kita bantu you all faham pasal trading, macam mana nak entry pakai teknik fundamental, macam mana nak entry pakai technical, betul tak? So gunakan orang cakap Platform yang ada. benda yang kita orang sediakan ni untuk jadikan komputer korang tu sebagai komputer asset, macam tu. So aku rasa tak perlu kita nak explain panjang-panjang sebab takut nanti dia orang pun blur pula kan kalau kita nak masuk. Baik korang follow, korang tengok apa dalam tu. Sebab kalau kita orang nak share ekonomi ni terlalu deep, tak kira saya sebut deleveraging tu apa benda, you tak akan faham. Deflation, inflation, segala mak nenek tu nanti pening kepala, betul tak? So kita rasa cukup setakat ini kita explain apa itu recession, apa itu Great Depression, bagaimana kita ni sebagai seorang trader ataupun rakyat nak cari satu inisiatif baru untuk at least selamat dalam dunia recession ni, macam tu. Sebab selalunya recession ambil masa recovery sangat lama. Bukan ambil masa sebulan, ambil masa 2 bulan. Mungkin boleh jadi kalau kata pun PKP ni ditamatkan nanti, kita dah tak boleh hidup macam manusia normal yang macam kita hidup dulu-dulu ni. Dulu kita boleh bersalam tangan, berpeluk, boleh duduk rapat-rapat dan atas stadium 10-20 ribu orang. Mungkin sekarang dah tak boleh. Mungkin lepas PKP dah tak boleh. Betul tak? Sebab kita ada satu normalization yang baru. Kita kena hidup dalam keadaan berjaga-jaga sebab kemungkinan virus ni walaupun di stopkan PKP still ada, cuma berkurang. Jadi kita kena elakkan benda tu. So itu sahaja yang kita orang akan explain pada malam ini. Aku rasa cukup lah kot. Nanti kalau ada lagi kita akan share for the next session. So kita buka ruangan soalan selama sekitar 20 minit bagi kawan-kawan yang nak bertanya. Tanyakan soalan soalan pakai ni pakai question ni. Senang sikit. Tak kisahlah pakai apa. Dekat aku tak ada question. Okay, alamak. Tak apa, boleh je. Tanya soalan. Lepas tu bagi tahu nak tanya dekat siapa, dekat saya ataupun dekat Sairil. Dipersilakan. Tu ada yang tanya tu. Okay, untuk belajar fundamental analysis kena tahu basic apa dulu. Korang kena tahu tentang apa itu GDP, apa itu CPI. Korang kena tahu senang cerita macam ni lah kalau korang duduk Malaysia ni kan. Korang tahu apa function lembaga hasil dalam negeri tu, apa function LHDN tu, apa function Minister of Finance tu. Kenapa kena ada benda tu? Sebab diorang ni lah, diorang punya body yang membantu untuk construct ekonomi tu. So basically data dia nama dia GDP, CPI, inflation, interest rate, tu perkara-perkara basic yang korang tahu. Korang kalau nak tahu, boleh check dekat IGTV saya ada post basic things untuk fundamental lah, korang boleh belajar sedikit kat situ. Izzat mana? Sekejap nak jadi. Tu jadi untuk kes Zimbabwe pasal inflasi diorang sampai 3000% tu kenapa ya? Tu ada soalan. Okay, apa yang berlaku sebenarnya Zimbabwe tu sendiri sebenarnya sama macam Indonesia. Kenapa duit Indonesia pada dulu, pada tahun zaman Presiden pertama dia, Soekarno, RM1 diorang sama dengan RM1 kita. Tapi sekarang diorang dah sampai RM1,000. Sebab apa? Zimbabwe kau masuk Indonesia kenapa? Nak compare. Contoh lebih kurang. Okay, sebab apa berlakunya sampai macam tu? Sebenarnya bagi saya, dia kepimpinan dia yang buat hal lah, problem lah. Zimbabwe ni very terkenal dengan dia punya minyak dan very terkenal dengan dia punya hasil minyak dia lah.
Tapi macam mana dia boleh jadi mati macam tu? Disebabkan presiden dia salah buat deal. Itu kau kena tengok politik isu dia lah. So berlakunya apa? Berlakunya printing of money terlalu banyak. Terlalu banyak duit kerajaan dia print, push, inject ke market. Mula-mula memang dapat kat seorang menteri ni, contohlah dapat kat seorang menteri ni, dia buat okay aku dah ada cash, aku beli kereta cash, aku beli rumah cash. Dan duit tu kan dah sampai ke orang lain lah, orang lain spend, and then turn out all the money yang dah printing tadi tu dah masuk ke open market, kita panggil lah. So bila berlaku macam tu, kita akan cakap terlalu banyak duit mengejar satu barang. Kalau duit ada 3 keping je, korang nak beli barang ni mungkin harga dia 1 keping je. Tapi kalau ada 10 keping barang, yang ni mungkin jadi dia 3 keping kau kena bayar. Sebab dia nak balancekan dia punya ni lah, amount, value. So that's why berlakunya kat Zimbabwe lah. Basically politik issue dia lah. Daripada segi macam mana ditadbir. Saya tak nak cakap lebih lanjut, contohnya macam YMDB lah. Kalau kau tengok sebelum YMDB, USD to Malaysia ringgit berapa? Bawah RM4. Tapi lepas berlakunya kes YMDB apa semua, saya tak politik kan, tapi ini apa yang berlaku. So lepas berlakunya YMDB, kita dapat lihat masalah itu menyebabkan apa? USD ke Malaysia ringgit mencecah RM4.20. Walaupun 20 sen, tapi 20 sen tu dah banyak ah. Betul. Okay, harap Brother Izzat clear dengan jawapan. So, kenapa Trump masih nak open lockdown walaupun Amerika nombor 1 the highest COVID cases? Alright, so itu to be honest, kalau korang tanya macam tu, more to politik issue. Bukan more to economic issue sebab dia tak execute lagi. Dia hanya merangka mencadangkan sebab apa? Sebab dia seorang Perdana Menteri, dia fikir tentang rakyat dia. Rakyat dia pula yang macam mana korang tahu buat demo. So kalau korang sebagai Perdana Menteri rakyat buat demo, korang mesti tak boleh duduk diam. So dia bagilah sebuah statement yang boleh clearkan keadaan. Tapi itu more ke politik isu lah. Nak cakap kena mengena dengan trade ke tak, dia tak directly impact. Dia indirect. Kita tak boleh nak cakap, oh disebabkan Trump macam ni, gold jatuh. Oh kita tak boleh cakap macam tu. Okay. So maksudnya dia senang cakap macam ni lah. Bila dia orang buat demo tu sebenarnya pemimpin bodoh, rakyat pun bodoh lah. Kalau senang cakap direct ayat macam tu lah. Sebab kasar, selamba lah, go lah. COVID memang dah membunuh dekat US tu berapa ribu orang. Tapi Betul? masih buat nak keluar, tak nak lockdown. Orang nak normal, nak normal macam dulu-dulu, pergi Starbucks minum kopi apa semua kan. So benda tu kita senang cakap, kita sebab contoh dekat Malaysia. Mak Saleh bodoh. Sebab lah 28 April nanti. Kalau kita rakyat tak nak dengar, semua akan jadi mangsa. Bukan setakat kita sebagai rakyat ni jadi mangsa, keseluruhan negara tu akan jadi mangsa dari sudut politikalnya, dari sudut ekonominya, dari sudut rakyat tu sendiri akan terkesan dengan benda tu. Jadi bila US buat macam ni, sebenarnya US tak bijak. Dia dump lah duit berapa trilion sekalipun nanti dalam market. Dengan keadaan macam ni, rakyat dia orang mati, rakyat banyak lagi kes. Aku rasa dekat US akan ada paras kematian tertinggi dalam dunia. Kita tengoklah macam mana nanti kan. Betul, sebab dua-dua bodoh, betul lah tu. Dua-dua bodoh, rakyat bodoh, pemimpin bodoh. Sebab tu kita dekat Malaysia, kita diberikan satu, ini bukan politik, kita diberikan satu kebijakan pemimpin yang bagus dan kita antara rakyat yang boleh dikatakan 90% dengar cakap. Yang 10% je itu yang dia lagi keluar kan. So, kita sebagai rakyat kat Malaysia ni kita kena faham apa yang diorang kerajaan tengah buat ni bukan untuk kerajaan dan ekonomi saja, tetapi untuk kita sebagai masyarakat untuk stay safe dan kita boleh beraya. Kalau tak, sampai bila kita tak boleh raya kan? Betul. Ni dalam fasa early recession, apa disebabkan spread tinggi dan rendah? Usually spread tinggi ataupun rendah ni yang pertamanya akibat daripada broker itu sendiri yang menaikkan leverage ataupun liquidity provider yang menaikkan spread. Itu yang pertama. Isu yang kedua, kebolehjadian spread ni tinggi ataupun rendah adalah dalam keadaan low liquidity market itu sendiri. Sebab tu kalau kita perasan, bila kita trade, kita tengok bila pukul 8 pagi sampai 4 pagi contohnya, ataupun sampai 12 malam, kita tengok spread
Euro US dollar relax je 3 pip, 2 pip lah, 1 pip. Masuk je pukul 5 pagi, 6 pagi, masa market dekat-dekat nak tutup dan market dekat-dekat nak buka balik, spread pam 20 pip, 30 pip, tapi tak lama. Mungkin dalam 5-10 minit spread kecil balik 1 pip. Itu disebabkan liquidity yang berkurang pada keadaan dan pada waktu tersebut. Sebab tu spread akan jadi besar atau kecil itu dalam keadaan isu liquidity lah. Maksudnya tak ramai orang trade kan. Pukul 5-6 pagi mana ada orang trade. Kau je ada trade pukul 5-6 pagi. So, Okay, soalan Muzammil. Muzammil ni. Okay, seandainya COVID settle hujung tahun ni, sektor apa yang akan naik dulu? Sebagai contoh, saham-saham biotech banyak naik selepas COVID. Adakah saham-saham ini akan jatuh teruk? Okay, sebenarnya kita kena tengok, kita tak boleh cakap terus saham apa yang naik. Kita kena tengok dalam market punya adaptation. Alright, kalau sebelum ini pada tahun 2008, apa yang berlaku? Market crash. Disebabkan apa? Harga rumah terlalu mahal lah. Itu sebab market crash. Dan saham apa yang naik lepas tu? Sebabkan dia harga rumah. The next thing yang menaikkan saham tu adalah saham-saham construction. Contohnya kalau korang orang Malaysia, korang boleh beli saham Gamuda, korang boleh beli saham MCMC yang buat LRT tu. Okay, kalau berdasarkan apa yang saya pandang sekarang ni, apa yang saya nampak more kepada healthcare dan juga more kepada green tech punya saham. So korang tengok seperti solar system. Sebab apa? Sebab kita pun dah menuju ke arah green. So solar system punya saham akan kita nampak peningkatan. And then kalau korang tengok untuk healthcare punya saham pun dah nampak peningkatan. Sebab apa? Sebab dia dah menjadi satu benda yang penting. Sebab orang lepas habis ni pun, orang tetap akan pakai hand sanitizer. Orang tetap akan cari ubat sebab nak precaution. So kita kena pandai baca market lah. Kalau nak cakap saham construction tu, tak sangat, tak boleh naik sebab masih tak ada apa-apa projek. So more tu pada healthcare dan green tech lah sekarang ni for now. Okay, maksudnya clinical product tu masih akan ada demand selepas daripada COVID ni habis. Sebab macam orang cakap tadi, normalization orang tu dah berbeza daripada sebelum COVID. Dulu sebelum COVID, salam tangan, tak payah pakai face mask, tak payah pakai hand sanitizer. Mungkin selepas COVID ni orang masih lagi dalam keadaan takut, dia still akan beli face mask, dia still akan beli hand sanitizer. So, kebiasaan orang tu dah berbeza daripada dulu sampai selepas COVID nanti. Macam tu. So, okay, tinggi tak probability untuk dunia alami depression dalam tempoh masa dekat? Nampak sendiri US sedang bermasalah. weh, So, Hairil, saya kau loading tadi, kau ulang balik. alamak. Tadi dia loading. Tak tahu lah aku dengar atau tak. Tinggi tak probability untuk dunia yang ni alami depression dalam tempoh masa terdekat? Okay, kita tak boleh tahu tinggi atau tidak, tapi kita cakap sekarang ni positif menuju ke depression. So maksudnya memang kita dah ke arah situ. So sebelum kita nak tahu kita nak teruk, kita kena fix diri kita lah. Kita kena fix society lah. Kalau society tak fix, then kita bolehlah mengalami depression. Yes. Sebab macam yang aku dengar pada minggu lepas, aku ada masuk online conference dengan International Monetary Fund, IMF, iaitu satu badan dunia yang korang cakap, kalau dalam ekonomi kita panggil hidden eye lah, ataupun hidden hand lah, tangan yang tak nampak, tangan gaib orang panggil kan. So Ada teori. Apa dia? Memang ni Adam apa, teori Adam apa, hidden invisible hand. Invisible hand ataupun aku suka panggil hidden eye lah. Nampak Illuminati sikit kan. So IMF dia cakap apa, last week dia ada buat, dipanggil market outlook. Untuk world market outlook. Aku pun ada post dekat bangsawan. Pada kuarter yang kedua, kita sekarang dah melepasi kuarter pertama, kita nak memasuki kuarter kedua dan kuarter ketiga, betul tak? Betul. Untuk kuarter kedua, mereka menjangkakan market akan shrink around 60%. Ini IMF punya forecasting. So maksudnya dia cakap masa Great Depression 1929-1932, market pada kuarter kedua cuma shrink around 25 to 45%. Around that. Tetapi masa forecasting yang kita nak buat 2020 ni, kita nampak kemungkinan kuarter 2 60%, kuarter ketiga akan turun balik ke arah 5% market shrink,
dan mereka akan ada proses recovery since akan start balik pada first quarter of 2021. Maksudnya mereka menyangkakan proses recovery negara akan berlaku pada 2021 untuk kuarter yang pertama. Maksudnya peningkatan pada